Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni Pak Wan nak kongsi tentang ni dipanggil apa? Kompas orientering ni lah, kompas orientering. Dari segi anatomi dan penggunaannya secara ringkas. Okey, jika ada manfaat, sila share, sila subscribe, sila like, sila komen. Okey, ini kompas orientering ataupun orang panggil flat base kompas ataupun macam-macam lagi lah istilah-istilah yang seumpama dengannya lah. Dia banyak digunakan untuk permainan orientering untuk navigation, untuk kompas maci sebagainya lah. Banyakkan kita guna yang ni lah. Untuk gunakan ni dia sebenarnya mudah di segi kita bawa satu, kemudian mudah dari segi setting dia. Kalau kompas lain, kalau prismatic sebagainya, dia nak kena buka tripod kan, buka dia punya stand sebagainya. Tapi ni tak payah, dia duduk di tangan saja. Di tangan saja. Jadi dia punya anatomi lah, dia punya anatomi lebih kurang. Pertama, depan ni ada garis-garis ni panggil ruler lah kan, pembaris dia. Pembaris dia. Kemudian yang ni ada anak panah ni. Anak ni dia panggil direction of travel arrow. Ini arah perjalanan lah, arah perjalanan. Kemudian setengah tu, dalam tu ada arrow satu lagi. Ada setengah tu, dalam ni ada arrow satu lagi. Itu dipanggil orienteringnya arrow lah. Orienting arrow. Tapi kalau dalam yang ni dia panggil yang hijau tu. Hijau ada titik dua tu. Ataupun kita panggil perumah lah, senang. Perumah jarum. Perumah jarum. Kemudian di tepi ni ada line-line tu dipanggil meridian line. Meridian line. Kemudian ini jarum ya, jarum. Arrow ataupun magnetic needle. Kemudian tepi ni ada nombor-nombor kan. Ada nombor sampai berapa ni, 360 ni. Itu dipanggil index line. Kemudian yang ni dipanggil, bila gerak-gerak ni, dialer. Kita panggil dialer. Kemudian yang ni bit ni apa? Base plate lah. Ini base plate. Kemudian setengah tu panggil ni pun ada juga panggil rotating housing. Ada juga panggil rotating housing, tapi ada juga orang panggil dialer dia. Dialer. Dia boleh pusing-pusing. Okey. Dia kedudukan dia letak di tangan je sebenarnya. Duduk je di atas tangan gitu. Duduk di atas tangan, mengalir ke hadapan. Arrow ni mengalir ke hadapan lah. Tali ni kita boleh masukkan dalam tangan kita lah. Tali ni boleh masuk dalam pergelangan tangan, supaya dia tak jatuh kan. Okey. Cara dia mudah je. Contoh ya. Contoh, kita dapat bearing contoh ya, bearing dia katakan 100
contoh nampak tu, 190. Jadi kita set di sini ni, kita set terus 190 bersama. Kita set bagi dia berada sini, line ni, mana dengan NOS ni kita buat 190. Okey, dalam contoh ni kita dapat bearing yang diberikan kepada kita 190 degree. Contoh 190 degree. Jadi apa yang kita buat? Kita masukkan siap-siap dulu di dalam ni 190. Mana 190? Mata pun dah kelabu lah malam-malam ni. 120. Okey, 120 situ 100. Ni 180 kan S tu. 190 itu 200. Lebih kurang situ lah. Okey, kita set dia tu. Nampak tu? Kita masukkan di sini ni 190 kepada NOS tu. Kepada NOS tu bersama dengan NOS ni 190 bawah tu. Nampak tak? 100 di situ, nampak tu NOS tu 190 lebih kurang. Ni NOS ni dengan 190. Ini 200 kan. Ni 190 tu sinilah. Kan, 190. Jadi apa yang kita buat, selepas kita set ni, selepas kita set 190 yang dibagi, kita cuma masukkan saja, masukkan perumah ni. Kita masukkan ni jarum ni warna merah ni dalam perumah dia ni. Tu perumah dia. Okey, dia masuk dah, merah ni masuk dalam perumah dia yang warna hijau tu. Nampak tak? Masukkan jarum ni, bagi flat, baru dia berjalan bebas. Masukkan dalam tu. Nampak tu? Ni masuk, merah ni masuk dalam hijau. Jadi direction dia gitulah. Ni direction dia lah. Ke arah 190 degree. Ni arah dia. Jadi kalau kita nak buat perjalanan, maka kita ikutlah arah ni. Kita akan tandalah. Tanda satu point di depan lah. Benda yang besar, benda yang pelik sikit macam pokok besar ke, kalau ada situlah. Dalam perjalanan ni, arah ni, apa yang ada depan tu. Jadi itu kita jadikan penanda. Itu sebagai penanda kekal lah. Kalau kita nampak di sana tu ada pokok besar, pokok cabang 3 ke, cabang 4 ke, pokok besar tu. Jadi kita markkan itu sebagai penanda kita. Jadi kita berjalan lah. Lepas tu kita tak payahlah pegang benda ni lah. Kan, jadi benda ni kita boleh simpan. Boleh simpan ataupun kita gantung kat tengkuk kan. Sebab dia ada tali panjang ni, kita boleh gantung kat tengkuk boleh. Jadi kita berjalan lah sampai ke pokok tu. Sampai ke pokok tu ataupun apa benda yang kita tanda tu. Dari situ baru kita setting balik lah. Kita tengok jarak lah pula lah. Okey, jarak dia tu mengikut kadang dalam meter, berapa meter, kita buat anggaran je lah. Anggaran. Kalau main orienteering ni, dia main dekat, ada yang main dekat, ada main jauh lah. Jadi kalau nak sampai ke checkpoint dia tu, ke CP, jadi kita ikutlah sampai jumpa CP tu. Dia tak dapat tepat, tapi kita boleh buat anggaran kawasan tu. Contoh kita nak pergi, kalau kita selalunya dalam kompas marching, dia akan bagi tempat, contoh checkpoint tu jambatan yang kekal, jambatan ke, puncak bukit ke. Jadi kita akan carilah benda tu. Bila sampai kalau puncak bukit, senang kita boleh agak lah, tu puncak bukit tu lah. Jadi kita pergilah, kita redah tempat tu. Okey, itu cara dia. Okey, satu lagi, kita buat contoh saja lagi. Okey, andai kata dia bagi kita
100, saya senang bagi 100 ni sebab dia ngadap sana kan. 160 contoh degree yang dibagi pada kita. 160. Jadi di sini kita setting dulu 160. Mana 160? Itu 140, ni 160 kan. Itu 160. Nampak tu 160. Itu 160 sama dengan nos ni. Line nos ni. Dan nos ni dengan 160. Jadi apa yang kita buat? Kita just masukkan perumah ni. Masukkan jarum ke dalam perumah. Kan, masukkan di dalam situ. Masukkan di dalam perumah ni. Maknanya kita gerakkan ni. Kita gerakkan kita punya kompas ni. Supaya dia masuk ke dalam. Jadi yang ni jangan usik lagi lah. Dialer ni jangan usik lagi. Cuma kita gerakkan base ni. Sehingga jarum ni dia tetap je, dia ikut nos kan. Jadi kita masukkan situ. Nampak tak? Nampak tak nampak ya? Situ. Masukkan ni dulu. Bila masuk ni, maknanya kita dapatlah direction ni. Ni direction ni, itulah direction 160. Jadi kita akan buat penanda lah. Kalau kita tak ada penanda, contoh dalam sawit dalam sawit contoh. Sawit ni selalu susah. Sebab dia sama semua. Semua sama. Jadi kita akan hantar anggota kita lah. Peserta kita seorang pergi jadi penanda. Jadi penanda. Dia akan pergi ke depan sampai kita boleh nampak dia. Kemudian kita arah dia lah ke kiri ke kanan ke sampai dia tu masuk dalam 160 ni. Line 160. Dia sampai ke situ. Minta dia kiri kanan. Dah masuk tepat ke 160. Minta dia tunggu situ lah. Tunggu situ. Bila dia tunggu situ, kita pergilah ke arah dia pula. Benda ni tak payahlah kita bawa tegang itu. Kita simpan. Pergi ke tempat dia tadi. Tempat kawan kita tu yang tunggu. Kita setting pula situ lagi sekali. Setting pula 160 situ balik. Betulkan balik. Masukkan dalam perumah ni. Daripada tapak yang dia tunggu tu. Jadi maka kita meneruskanlah. Teruskan maknanya cara macam tu. Jadi kalau dia dah ni. Tak jumpa lagi. Contoh checkpoint tu jauh. Sampai 500 meter ke checkpoint dia. Ataupun 700 meter. Dia tak nampak. Jadi kita kena buat banyak kali lah. Buat banyak kali macam tu. Sampai jumpa checkpoint. Sampai jumpa checkpoint. Itulah cara dia. Kita gunakan kompas ini untuk cari direction. Untuk kita mencari arah. Yang telah diberi kepada kita. Arah degree. Arah itulah. Arah degree tu. Jadi kita gunakan ni. Maknanya kita setting dulu. Jadi setting situ. Itu cara penggunaan kompas orientering ni lah. Kompas orientering. Dia berbeza dengan kompas prismatic lain. Tapi mana ini mudah. Mudah. Maknanya kita setting terus. Kemudian kita boleh tapak direction dia tu. Setting kita punya degree ni. Setting kita punya degree ni. Kemudian masukkan perumah. Masukkan dia jarum ni magnetic needle dalam perumah dan kita akan dapat arah dia. Cukup mudah Okey. Jika ada kebaikan, sila kongsi, sila share, sila subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.